Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada petang ini dapat sekali lagi kita bertemu dalam bicara kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan alhamdulillah kita sampai petang ini pada bab yang ke-14, yakni berkenaan dengan sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sifat-sifat berkaitan dengan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Anas bin Malik berkata, kanat qabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Anas bin Malik berkata, hulu pedang Rasulullah diperbuat daripada perak. Hulu pedang Rasulullah diperbuat daripada perak. Sa'id bin Abdul Hasan Al-Basri berkata, kanat qabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Juga satu lagi hadis daripada Sa'id bin Abdul Hasan Al-Basri juga berkata bahawa hulu pedang Rasulullah diperbuat daripada perak. Dan kedua-dua hadis ini adalah sahih. Ini menunjukkan apa, tuan-tuan? Bahawa kita boleh menyalut hulu pedang ni dengan perak, dan yang tidak dibenarkan adalah menyalut dengan mat. Perak boleh kalau hulu pedang kita lah. Kalau di rumah ada pedang, ada parang, ada pisau apa, boleh. Dan nak cerita apa ni? Nak cerita kata Nabi ada pedang ni, nak abang kata apa? Bukan nak abang kata Nabi ni ganai. Nabi ada senjata, bukan menggambarkan yang Nabi itu seseorang yang ganai. Orang panggil apa? Apa? Ganai lagi apa lagi? Kataan dia brutal. Boleh, dah. Kenapa? Memang dalam Islam dituntut supaya kita ada persiapan dan persediaan. Tujuan senjata ni apa? Nak menjaga Islam yang pertama. Islam suruh kita ada persediaan. Yang kedua, nak jaga maruah. Kena ada pedang, ada senjata. Nak jaga maruah agama, nak kena jaga maruah diri, nak kena jaga maruah keluarga kita. Tuan-tuan berhak. Tuan-tuan ada senjata di rumah, orang masuk rumah tuan-tuan boleh tetap hak tuan-tuan. Dia masuk nak menceroboh lah. Kau takkan masuk nak pergi ambil serai 2 batang, tu saya katuk dia lah. Ya, nak pergi pinjam apa, nak pergi ambil serai 2 gara boleh, nak tetap semua suruh lah.
Dia menceroboh tuan-tuan. Tuan-tuan ada hak compound rumah tuan-tuan. Itu hak kita. Kan? Jadi orang yang masuk tu dia, kita mempertahankan. Jadi Nabi ada senjata ni siapa? Pasal nak mempertahankan agama pada waktu tu. Bukan saja-saja. Jadi tuan-tuan kena simpan. Di rumah kena ada lah senjata. Ada lah, takat dan parang kena ada. Itu tak salah pun. Yang salah senjata api. Kau takat nak beli pistol kabat tu tak ada masalah apa. Ingat dulu pistol bubuk peluru merah panjang. Tu boleh kot, tak ada masalah. Kena ada lah. Ini sampai tak ada. Ada pisau kak bawang ya, kena ada satu persediaan. Menyampaikan cerita daripada datuknya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yawm al-fath wa 'ala sayfihi dhahabun wa fiddatun. Qala talibun fasa'altuhu 'anil fiddati faqala kanat qabi'atu sayfi fiddatan. Rasulullah memasuki kota Mekah pada hari penaklukan Fathul Mekah tu, dan pada pedang beliau ada emas dan perak. Talib bertanya mengenai perak yang ada pada Rasulullah. Hud menjawab, hulu pedang Rasulullah diperbuat daripada perak, yang sahihnya diperbuat daripada perak. Cuma ada sebab kata nampak macam emas perak, tapi bila ditekan lagi dia diperbuat daripada perak. Hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Ibnu Sirin berkata, "Sana'tu sayfi 'ala sayfi Samurah bin Jundub wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu 'ala sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan." Aku membuat pedangku sama bentuk dengan pedang Samurah bin Jundub. Samurah mengaku pedangnya dibuat sama bentuk dengan pedang Rasulullah. Pedang yang dimaksudkan itu sama bentuk dengan pedang Bani Hanifah. Bani Hanifah ni satu puak yang pada waktu tu pakar buat pedang. Maknanya apa? Makna Nabi buat senjata dia kepada orang yang pakar. Nabi pilih orang yang pakar untuk menyediakan senjata dia. Jadi tuan-tuan, dalam Islam ni kita cari hak pakar sekali. Kalau kita perbaik data, cari pakar perbaik data. Kalau tuan-tuan nak buat baju, cari pakar buat baju tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat baik rumah, cari pakar. Jangan lebih cari tak apalah, sapam tak apa, jadi murah. Lepas tu dia main buat rumah, kena 3 hari, patah tiang tu runtuh bebek. Kena cari hak pakar. Walaupun berbelanja agak lebih, tetapi kita mendapat kualiti yang sangat baik. Itu kaedah dalam Islam. Carilah yang elok yang dibuat hasil sentuhan pakar. Baju kita, pakaian kita, kenderaan kita, rumah kita, bagi yang pakar buat dia, ahli dia. Nabi suruh, dan Nabi pun macam tu. Senjata Nabi yang dibuat oleh satu kaum yang sangat pakar membuat pedang pada waktu tersebut. Bab yang ke-15, bab ma jaa fi dar'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab berkaitan dengan baju besi Rasulullah. Tadi pedang, persenjataan Rasulullah, ni baju besi, sebahagian daripada sistem pertahanan Rasulullah. Zubair bin Awam berkata, kana ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin dir'ani fanahadha ila sahratin falam yastati' fa'aq'ada tahtahu Talhah فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. Semasa perang Uhud, masa tengah perang Uhud tu, Rasulullah memakai 2 baju besi, 2 lapis. Beliau mahu memanjat sebuah batu besar, namun tidak mampu melakukannya. Pasal apa? Pasal baju besi tuan-tuan. Bukan tuan-tuan dengan duk bayang baju kulit kita duk pakai tu. Baju besi perang. Siapa bisa pergi tengok pameran apa kan, baju besi. Bukan. Kita apa? Mana ada baju besi dah, baju besi. Tak ada. Teta pun ada besi dah lah. Tak ada baju besi. Habis buat pun pagar besi, tu pun tak berani buat, ada orang curi.
Angkat dengan pintu-pintu pagar lah ni. Dulu ni hak dalam pagar orang curi. Lah pintu pagar lebih bernilai daripada hak dalam pagar. Sebab pintu pagar dibuat daripada besi, nilai dia tinggi. Curi motor baru 3,000, dia ambil pagar besi 6,000 lagi dia. Jadi harapkan pagar dicuri orang. Bukan harap pagar curi, pagar dicuri orang. Tak ada. Zaman dah tuan-tuan, lepas apa sikit Tidak. Zaman yang penuh dengan balak ni. Ni tuan-tuan jangan duk rasa kita selamat. Kita bukan ada balak apa. Negara lain no. Bala ni macam-macam jenis. Ada bala Allah Ta'ala ta'in. Ada bala Allah Ta'ala bagi gempa bumi. Ada bala taufan yang kuat, kering, kontang, kemarau, sejuk. Ada bala di satu negeri yang kita tengok Sarawak 2-3 hari lepas tu yang belalang apa? Belalang yang dia main berjuta-juta tu, belalang juta. Bila dia main, dia turun-turun satu tempat tu, makan habis. Dia pergi pula. Tu bala. Ada bala, apa dia? Bala ni menyebabkan jiwa tidak tenteram, betul tak? Kalau gempa bumi tenteram, nak tidur tak tenteram, susah hati, taufan besar. Itu ni katanya di Pahang, Kelantan, Terengganu, nak main apa? Tsunami. Baru habis. Tsunami ni nak main tsunami. Tsunami bukan tsunami. Tsunami. Tunggu tak main. Kan? Tu pun melisah habis lah. Sekolah buat praktikal lah, apa semua lah. Yang pelajar asrama ni nak lari ikut mana lah apa. Susah hati, jiwa tak tenteram. Mak pak yang duduk di rumah susah hati anak duduk di asrama Pantai Timur. Jadi bala ni ialah tidak senang hati kita. Hati kita celahu. Celahu lah. Tuan-tuan lah nak tinggal motor di luar ni. Tak berani. Eret motor-motor masuk dalam rumah lah. Dulu motor tinggal dalam kawasan pagar okey dah. Lah kena masuk dalam ruang tamu. Tu kira baik. Tu pun tak selamat, tolak masuk dalam bilik tidur. Tak selamat lagi Ustaz, naik motor peluk atas katil tu kira teruk punya mat lah. Ya. Pasal tu pun tak tentu selamat. Ya. Apa lagi? Anak dara kita keluar, isteri kita keluar rumah, susah hati fikir. Ya, nak tinggal rumah, tuan-tuan balik kampung. Tinggal 3 hari, insya-Allah ada peneman duduk, penunggu duduk itu. Habis dia angkut. Kan? Kadang-kadang main tumpang tidur. Tuan-tuan bagi orang tidur. Bangkit pagi, satu orang tamu tak ada. Tidak betul sobat. Jadi dalam Islam tuan-tuan, bukan tak boleh tolong orang, tapi kena ada hati-hati. Kita tak kenal siapa ni. Ni tuan duduk rumah. Okay, lepas malam ada orang perempuan main 3 beranak, nak minta tumpang tidur bagi. Tak kenal tu sah. Timbul fitnah. Kalau dia tahu pelari barang kita pun, fitnah lain main. Tak tentu. Dia main 3 beranak, dukung budak kecil 2 orang, dia seorang perempuan. Kan? Dia main-main dia mengaku, ni suami saya. Nikah di Thai tak ada surat nikah. Dah jenuh kelepih. Dia budak pula dia latih dah main terpa abah. Pegang kain londeh habis lari dengan aku dia. Fitnah. Dia kata fitnah. Bukan mesti dia buat pelari barang kan. Dia buat pelari muruah diri kita. Dia usah pergi masuk. Kata minta maaf lah malam-malam ni mai kita pergi sewa hotel mana-mana. Rumah saya dengan lebih baik dia pergi hotel tu. Terus kita pergi sewa sekali raya. Jangan bagilah rumah kita, dia timbul macam-macam. Dia timbul. Tak kenal lah. Kalau kenal, tak ada masalah apa. Kan? Kadang-kadang tu, walaupun perempuan sama perempuan, rumah perempuan juga, bangkit-bangkit pagi habis. Televisyen dia angkat, air dia angkat. Tu, main tadi perempuan. Rupanya tengah malam, dia panggil lelaki. Nasib baik dia angkat air, kalau dia angkat tu rumah. Ya, tengok. Jadi dalam Islam kena ada hati-hati. Jadi pasal apa Nabi ni pakai baju besi 2 lapis? Pasal Nabi tak yakin ke kepada Allah? Kan? Nabi ni dalam perang tak yakin ke kepada Allah yang pakai sampai baju besi 2 lapis ni? Islam nak cerita yang kata tawakal tu mesti bermula dengan usaha dan ikhtiar. Walaupun Nabi ni tawakal dia kepada Allah paling tinggi, mana ada orang yang tawakal lebih tinggi kepada Allah daripada Nabi?
Tapi nak cerita kata Nabi nak ajak umat dia, kalau dia Nabi yang Allah Ta'ala janji selamat pun ikhtiar dalam peperangan pakai baju besi, tambah kita manusia. Tuan-tuan lah, tuan-tuan ni mengaji tauhid tinggi ni, kata depan ni mengaji sampai makam 14, katalah tinggal kereta luar, ada kunci duduk di kereta. Orang awak tak ambil kunci kereta, tawakallah, serah pada Allah. Yakinlah tuan-tuan bahawa sesuatu yang diizin Allah pasti terjadi, dan sesuatu yang tak diizin Allah tak akan terjadi. Dia pun masuk rumah. Tawakal kata ni. Tu orang panggil bodoh. Nabi pun ikhtiar. Kan dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi naik burak kan? Burak tu satu haiwan yang dihantar oleh Allah. Maknanya Allah hantar, tentu dia sangat faham. Dia nak lari ya? Tak lari dah. Lepas tu pula kalau orang curi, dia nak ikut orang. Nak ikut apa? Dia mai Tuhan hantar. Dia special punya haiwan. Tu pun waktu Nabi nak Mi'raj, Nabi tambat burak. Makna apa? Ikhtiar. Kereta, motor, kita diri sendiri ikhtiar. Orang perempuan jalan tempat yang selamat, ni jalan tempat-tempat yang tak ada siapa. Tak apa ustaz, ada Allah. Dia lah, Allah memang ada. Tapi hang tak retiak langsung jalan tempat selamat. Carilah tempat-tempat yang ada orang, yang apa. Ni lalu awak yang berani lalu kat celah bangunan ni kosong pun ni. Tak apa, aku yakin aku doa amai maksurah. Amai pun main dengan tak ada ikhtiar. Apa lagi ikhtiar lagi? Tak mau orang ganggu kita. Tak usahlah pakai pakaian yang menyebabkan orang parti kita 4 kali. Bila orang parti kita marah. Apa parti? Lah dah hang suruh aku parti. Bila hang pakai tu hang suruh aku parti lah. Pakailah buat yang orang tengok sekali, orang tak beralih lah. Kita ni syok bila orang beralih banyak kali. Lepas tu orang beralih banyak kali semua, kita dah marah. Orang nak pegang sekali, apa pegang? Hang suruh pegang bila hang pakai tu cara nak suruh orang pegang, kita marah ke dia. Kita bercakap pun, cakap buat suara lembu, tak ketawa hala macam mana tu. Cakap dengan orang lelaki yang bukan mahram ni, suara asal kita. Lepas tu tak gaduh ada suara manja-manja, orang perempuan lah. Tapi kalau dah memang suara dia halui, nak buat suara macam dengan apa Godzilla tu tak boleh. Maksud dia jangan apa melankoliknya suara dia, tak boleh orang perempuan. Dia bercakap direct, tapi tu salah garang sampai keluar elok pun tak mau ya. Maknanya dia jangan. Pasal apa? Mengundang orang. Maknanya baju besi dua lapis ni ikhtiar Nabi dalam peperangan. Kita pun kena setiap rumah kita. Ada duit buh grill, kalau ada duit buh grill besi bagi elok. Bukan kata tak yakin kepada Allah, pasal yakin itulah yang kita ikhtiar buh grill dia. Kunci kereta macam tu juga. Kau masuk bawa garaj, lepas tu pula pagang kunci, retiaplah kau. Lepas tu nak jadi juga. Habis tu Allah Ta'ala tak salah kita lah. Kita tak ikhtiar lah. Nabi nak panjat batu besar dengan 2 helai baju besi tu. Nabi tidak mampu, berat tuan-tuan. Lalu Nabi mendudukkan Talhah. Nabi panggil Talhah, mai duduk sini. Nabi nak ragah tu, Nabi jijak belakang Talhah. Dengan itu Nabi pun berjaya naik ke atas batu besar itu. Kemudian Nabi berkata, aujabat Talhah. Nabi kata, Talhah ni wajib dah masuk syurga. Kalau Nabi bagi apa? Bagi endorsement tu, tentu boleh masuk syurga. Maknanya apa? Maknanya syafaat yang diberi kepada Talhah ketika kita berada berkecamuknya di padang mahsyar, tuan-tuan. Kita ni nak harap syafaat Nabi lah di padang mahsyar, tuan-tuan. Syafaat orang lain tak ada. Tuan-tuan harap ahli parlimen cerai nak bagi syafaat di padang mahsyar? Tak ada lah, dia tak ketawa lah apa mana ayah tu. Tuan-tuan nak harap Menteri Besar kita di padang mahsyar? Tak ketahuan, entah kalau belakang kita ayah tu. Tuan-tuan nak harap syafaat pada menteri apa? Tuan-tuan kerja apa? Modenah bawah Menteri Pemangkutan. Tuan-tuan nak harap syafaat Menteri Pemangkutan? Tak ada. Raja Arab Saudi tak ada lah. Waktu tu
Rasulullah, syafaat Ustaz Afif pun tak tahu pun tak mana, syafaat Tok Guru mana pun tak ada waktu tu. Ustaz, ayah saya Tok Mufti, Mufti tak Mufti. Waktu tu yang boleh bagi syafaat kat kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masa duduk atas dunia, orang sebut Nabi pun kita tak jawab. Selawat kat Nabi pun gagah nak semayang. Tu bukanlah semayang. Kau tak semayang pakai tak selawat dah. Bukan kata kat tuan-tuan. Saya berkata kat saya, betul kat tuan-tuan pun rupa lah. Sama je lah. Kat saya lagi-lagi lah. Kita korang selawat. Korang ingat kat Nabi, korang makan cara Nabi, korang jalan cara Nabi. Yang kita nak ikut Nabi apa? Orang lelaki, nikah 4. Ini pun sunnah. Sunnah. Seorang pun herod. Seorang herod. Tapi tu ada jumpa seorang sahabat, kita jumpa dengan seorang syekh besar. Kita sebutlah nama dia. Tapi tengah duduk top lah di Malaysia ni. Dia baru main Malaysia. Terus tuan-tuan baca sahabat tu tahu. Dia nasihat sahabat anak. Dia pergi dengan zaujah dia, isteri dia. Dia pun memperkenalkan isteri dia kepada syekh kita yang baru main. Syekh dia kata apa? Jagalah isteri kamu, dia cakap Arab kan. Jagalah isteri kamu sampai kedua-dua kamu masuk syurga. Dia tak satu gagah tu nak bawa ada orang, bawa ni dulu datang ke syurga. Tu baru sunnah. Pastikan seorang tu clear lah, betul lah, baru kita kira seorang lagi. Kita nak bawa orang ramai masuk syurga. Tapi kita pun longgar, gaut ni heret depan padang mahsyar tu. Kalau gaut di dunia tak apa tuan-tuan. Yang takut gaut di akhirat tu. Gaut di akhirat ni apa? Korang amalan kita, kaki kita korang pergi tempat-tempat kebaikan. Jadi di akhirat nanti gaut lah kaki kita. Gaut dunia tak apa. Gaut dunia tak ada masalah apa. Dapat pahala lagi. Orang yang kena gaut tu tuan-tuan, pahala cukup banyak. Terus siapa sakit, bila sakit sebut Allah, Allah angkat Allah. Tu orang sakit tu untung. Terus siapa dengan sakit tu dia banyak menyebut Allah. Jadi orang yang tak sakit ni jarang sebut Allah. Orang sakit kan, kalau kita demam kan Allah, Allah. Nak sakit, orang nak doktor nak cucuk, doktor baru duk tekan tu kita Allah, sakit lah. Doktor kita tak cucuk lagi ni, hodak lagi kan. Dia Allah lah. Kadang sakit ni tanda Allah Ta'ala kasih ke kita. Ataupun kita tak sakit, anak kita sakit, isteri kita sakit, tuan-tuan. Kita anak kita sakit, kita susah hati tau. Kita anak kita demam panas, kita tak boleh nak semayang, ya Allah. Kita sebut, masa tu kita sebut, ya Allah, sembuhkanlah anakku, ya Allah. Ataupun Tuhan uji kita dengan perangai isteri kita, perangai suami kita. Dia buat perangai, kita pun ingat kat Allah. Kalau kita buat perangai kan, ingat kat Allah. Suami nak nikah seorang ni, ya Allah, tutupkanlah hati dia kat Allah, baru ingat Allah. Tidak, tak ingat Allah. Barulah semayang sunat, semayang duha, tengah malam angkit saya mulai. Tentu dia apa aku acak aku nak seorang angkit saya mulai. Acak apa tak ini. Kita boleh juga. Bila ada masalah apa, macam jadi orang heboh baru ni di Badan Timur kan, nak jadi tsunami tu kan. Oh, Tok Mufti sana pakat anjurkan semayang hajat. Bagus. Orang lain pakat nak buat majlis semayang hajat. Satu bagus. Pasal apa? Bila ada sesuatu ujian daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan, saya nak sebut satu nama yang tidak pernah dalam sejarah, tak pernah demam, tak pernah sakit, tak pernah apa satu manusia. Tuhan tak pernah bagi sakit kat dia, hatta demam, bersin tak pernah. Nama dia ialah Fir'aun. Fir'aun tak pernah sakit. Sebab itu dia mengaku dia Allah. Dia tak pernah sakit. Tuhan tak pernah uji dia. Tuhan tak pernah bagi demam. Itu yang dia mengaku dia Tuhan. Kita ni tuan-tuan ada demam, walaupun kita makan vitamin, kita makan makanan tambahan dengan sihat badan kita, tapi ada kala bila demam tu jangan apa ubat ni makan duk demam juga, jangan. Faham tak maksud saya? Kan? Kerana kita makan yang orang panggil apa? Orang putih panggil apa tu? Makanan tambahan, suplemen. Betul ya tu tak betul, bukan betul ya.
Kan, makan okey, maintain 6 bulan tak demam, 7 bulan, kata ada sehari demam. Alhamdulillah. Bukan seronok demam tu, nak cerita apa? Jangan marah pula. Suplemen jenis apa ni? Kan, makan bodoh demam. Betul, tapi dah 7 bulan tak demam tu kira alright lah. Sekali-sekala Tuhan bagi demam, awak nak jadi Firaun ke kita? Dia tak mau demam ni, dia tak mau langsung. Bila demam ni dia lain, entah lain. Oi, demam lain. Bini pun main pegang dahi, tak ada kemudahan pegang dahi. Tak ada. Dahi ni abang-abang nak potong mana, pekat ni. Dia pun lemah sikit lah, mengada-ngada lebih. Kan? Masa tu isteri tolong tuang air, kandang, duduk je. Hikmah Tuhan bagi tu kan. Di sebalik sesuatu kejadian. Banyak-banyak kita kena berhusnuzon dengan pemberian Allah. Mari kita tengok bab yang ke-6. Bab ma jaa fi sifati mighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada topi besi Rasulullah ketika perang. Anas bin Malik bercerita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'am al-fath wa alaihi mighfarun faqila lahu hadza ibn Khatal muta'alliq bi astaril Ka'bah faqala iqtuluh. Semasa Rasulullah masuk kota Mekah ketika penaklukan, kan, peristiwa Fathul Mekah, Nabi memakai topi besi. Pasal apa? Ada nanti kita jumpa Nabi pakai sorban. Pendapat ulama kata kemungkinan sorban tu dililit di atas topi besi. Jadi tak ada bercanggah apalah. Sorban topi besi tu. Nah, seseorang berkata kepada Nabi, ini Ibnu Khatal. Nabi kata, ini Ibnu Khatal sedang bersembunyi di dinding Kaabah. Nabi kata, bunuh dia. Nabi kata, pasal apa? Tadi saya cerita kisah tu. Anas bin Malik berkata, semasa Rasulullah ni sama juga. Semasa Rasulullah masuk kota Mekah, ketika penaklukan kota itu, Nabi memakai topi besi. Apabila beliau membuka topi, dah masuk dalam kota dah, buang topi tu, terlepas dah pakat lari habis dah ni, kuat-kuat di Mekah ketika tu, seseorang datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, Ibnu Khatal ni seorang lelaki, sedang bersembunyi di sebalik dinding Kaabah. Rasulullah kata, bunuh dia. Cerita dia ni apa yang Nabi suruh bunuh ni? Cerita dia semasa peristiwa Fathul Mekah, kan, ketika Nabi datang balik ke Mekah, kan, Nabi masuk kota Mekah. Pada ketika tu orang-orang di Mekah ni pakat lari habis, takut dengan kedatangan tentera Nabi bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ni depa halau Nabi, kan, daripada kota Mekah. Depa halau orang Islam daripada kota Mekah. Tapi bila Nabi masuk balik, pakai lari habis. Dan Nabi kata apa? Nabi kata keampunan diberikan. Nabi tak bunuh. Kalau kita, tuan-tuan, balas dendam, pancung habis semua. Tapi Nabi tak. Nabi kata, aku tak akan bunuh kepada orang yang berlindung di rumah Allah. Siapa masuk dalam rumah-rumah ibadat dia, siapa yang main duduk bergantung di dinding Kaabah ni, aku tak bunuh dia. Yang tak angkat senjata, maknanya letak senjata dia, surrender. Yang masuk dalam rumah, tutup pintu, aku tak bunuh dia. Yang apa lagi? Yang masuk ke rumah pemimpin sekian-sekian, aku tak bunuh dia. Itu adab dalam perang. Orang yang masuk dalam rumah ibadat, Islam tak bunuh. Tentera, orang yang masuk dalam rumah tak bunuh. Anak-anak tak bunuh. Orang tua ada, orang perempuan ada. Yang bunuh tentera sahaja. Tentera tengok perang lah, dia tak kira lah. Israel bom hang budak ke. Kita tengok di Syria, kan, Bashar Assad, dia bunuh. Dia tak kira, dia tak ada ikut Islam sebab mereka bukan Islam. Dia ikut Islam, tapi Islam tak. Cuma ada 11 lelaki dan 6 perempuan dalam sirah. 11 lelaki, 6 perempuan yang Nabi kata mereka ni hampa jumpa tang mana pun bunuh, kecuali kalau mereka masuk Islam. Maknanya 11 lelaki 6 perempuan ni, hak ni, geng ni kira dosa puak ni tak diampun ni, kecuali kalau mereka mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau mereka masuk Islam, maknanya habis dosa mereka. Maknanya dalam ramai-ramai tu Nabi kata jangan buat apa kat mereka. Mereka nak masuk Islam tu, Nabi kat mereka. Tapi 11 orang lelaki, 6 orang perempuan ni, Nabi kata jumpa bunuh. Termasuklah Ibnu
Khattab ni salah seorang dia. Kan? Daripada 11 lelaki 6 perempuan tu tuan-tuan, 7 lelaki dan 2 perempuan masuk Islam. Selamatlah 7 lelaki 2 perempuan. Hak lain pada tu tak. Dan lain pada tu termasuk dengan Ibnu Khattab. Cerita Ibnu Khattab ni, dia ni sebenarnya dulu Islam. Dia Islam dah. Dia murtad. Dia duduk di Madinah dulu, dia Islam. Lepas tu Nabi amanahkan kepada dia pergi kutip zakat. Nabi amanah dia pergi kutip zakat. Dia ada hamba. Satu hari ketika dalam proses dia kutip zakat tu, dia suruh hamba dia sediakan minuman kepada dia. Bila hamba ni lambat, dia bunuh hamba tu. Maknanya apa? Dia seorang manusia yang angkuh. Hamba dia lambat, bunuh. Dalam macam kita ada baca sahabat lah, bini lambat mencuri kopi, laki rajang kan. Bini lambat buka pintu, dia sepak. Cak natang apa? Dengan cak panda ni laki dia. Kalau cak ayam tak apa, cak panda. Tepuk metode tu mana dia ke angkuhan. Kita pun macam tu juga tuan-tuan. Kalau kita ni cepat marah ni orang yang angkuh. Ya. Hamba dia lambat, dia bunuh hamba. Bila bunuh, Nabi suruh lakukan hukum balas balik lah. Dia lari pergi ke Mekah. Dia isytihar keluar daripada Islam. Lepas tu dia duk ejek Nabi, dia duk ejek Islam. Dia upah pula pelayan-pelayan wanita ni bersyair, menyanyi lagu-lagu yang menghina Islam. Itu yang Nabi marah ke dia. Yang Nabi, dia kata Ibnu Khattab tu Rasulullah duk pegang Kaabah, bunuh Nabi kata. Tak lain tak. Pasal apa? Dia tu hina Islam. Kalau takat dia tak jadi Islam, tak apa. Orang tak Islam, tak apa tuan-tuan. Ni dia hina. Macam kita yang hina Islam tu siapa? Salman Rushdie. Dia hina. Ni tak boleh biar. Lagi mengkau Ion lah. Hak mereka apa? Orang putih semua ni. Lepas tu Cina apa dah duk hina Islam tu juga. Hina. Hukum ni macam ni lah hukum. Geng-geng tu tak boleh bagi can. Kita orang Islam menghormati orang bukan Islam. Kita tak boleh tuan-tuan pergi kacau orang bukan Islam buat ibadat, tak boleh. Barang-barang mereka kita tak boleh ambil. Jangan tuan-tuan kata tak apa ustaz, mereka kapiak boleh ambil barang mereka, tak boleh. Kedai mereka masuk beli kena bayar. Kalau kita pinjam kat mereka kena bayar. Kita hutang kena bayar. Tak boleh, tak apa ustaz. Cina tak apa, kita ambil anak dara dia jadi hamba kita. Tu dia. Dia kira orang kafir, tak boleh. Tapi kalau yang menghina Islam, ni Nabi tak bagi can kepada dia. Tu cerita Ibnu Khattab tadi ni. Mari kita tengok bab yang seterusnya. Bab ma jaa fi imamah. Imamah ni sorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir melaporkan dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaum al-fath wa alaihi imamatun sauda. Sauda ni hitam. Pada hari penaklukan kota Mekah. Seperti tu tadi ni. Rasulullah masuk kota itu dengan memakai serban di kepala beliau. Nabi memakai serban di kepala beliau. Ra'aita ala ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Aku melihat Rasulullah memakai serban berwarna hitam di kepala beliau. Nabi pakai serban berwarna hitam. Tadi ketika Fatu Mekah kata topi besi. Jadi itu yang ulama kata kemungkinan Nabi memakai topi besi tapi diikat dengan imamah, diikat dengan serban berwarna hitam. Amr bin Hurais berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas wa alaihi imamatun sauda. Rasulullah pernah menyampaikan khutbah di hadapan orang ramai dan beliau memakai serban berwarna hitam. Ibnu Umar berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifai. Apabila memakai serban, Rasulullah menjulurkan hujung serban itu di antara dua bahu beliau. Nabi pakai serban ada ekor. Itu sunnah dia. Nabi pakai serban ada ekor. Boleh dah nak pakai serban tak ada ekor? Tak ada masalah apa. Pakailah. Boleh dah tak pakai serban pun tak apa. Serban sunnah. Okay. Tak ada masalah apa. Nak pakai, tak pakai sudah.
Cuma yang nak pakai, jangan duk kata kat orang tak mau pakai. Hak tak mau pakai, jangan duk piperli orang pakai. Pakai serban jangan orang sakit kepala. Orang yang pakai serban tu fikiran tak terbuka. Perli tak? Orang yang pakai lebay, pakai serban tu, pak lebay tu fikiran tak terbuka. Macam kami ni terbuka, kami bukan pakai selak, pakai skirt. Tu terbuka dia. Kami tengok kami tudung-tudung apa kami tak pakai, barulah open minded. Kita kan moden Ustaz, bukan zaman jahiliah. Dia tak sedar jahiliah dulu orang bukan pakai apa. Dia tak sedar, dia kan sedar. Manusia dulu jahiliah ni, jahiliah perempuan-perempuan ni bukan pakai apa. Duk jadi penari-penari kepada orang-orang kaya zaman jahiliah sebelum main Nabi tu. Dia bukan pakai apa, pakai ketak kedadah itu macam dalam Grammy Awards, anugerah industri muzik tu. Dia ni hati-hati pakai dekat-dekat tu. Dia tu sebenarnya zamanku kuno tu, ketinggalan zaman, out of date. Tapi rasa apa? Rasa bang Allah, tinggi-tinggi dia langkuk rakyat PM. Orang abang anda tak tengok. Ada jangan kata anda tengok. Jadi kira ni dia dalam kepala anda tak tengok semua. Tak ada nak tengok bukan melawak. Abang betul tak ada. Tapi kita dah rajin nak tengok internet. Adalah maklumat tu, tapi anda tak tengok semua. Anda ulang kali ni. Ada sungguh. Saya Ustaz tengok, anda tak tengok. Cuma anda rajin buka internet, anda ada maklumat semua. Ada program malam tu, esok anda buka internet lah. Nak tengok tak gamak tu, saya tengok. Kita tahu dah benda tu berdosa. Kita tengok dosa. Jangan kita tu buat tak apa Ustaz, nak tengok, nak ambil maklumat, susah tengok hak rancangan tu. Ambil hak maklumat selepas tu, setelah diedit. Dia faham tak? Lagi bakal nongkoi. Siapa Ustaz suruh tengok, ambil maklumat. Dosa sopa dengan mereka. Dosa. Ulang anda tak tengok Kali kira ni daripada dosa tahu Rasulullah menjulurkan untuk serban itu di antara dua bau beliau. Nafi' berkata, Ibnu Umar juga melakukan begitu. Ubaidullah berkata, aku melihat Qasim bin Muhammad dan Salim juga melakukan hal yang sama. Jadi pakai serban, elok-eloknya ada ekor. Belakang ni kan, tarik mai kanan ke, tarik mai kiri ke, ikut suka. Boleh buat belakang. Orang lelaki lah, orang perempuan jangan duk gagah pakai serban lah. Jadi kita sunnah Ustaz, orang perempuan tu selalu galak untuk orang lelaki lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi isabatun dasma. Rasulullah menyampaikan khutbah di hadapan orang ramai dan beliau memakai serban berwarna hitam. Mari kita tengok bab ma jaa fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada sifat kain sarung Rasulullah pakai kain sarung. Kain sarung tu kain pelekat je lah. Kain pelekat tu. Abu Musa al-Ash'ari berkata, akhrajat lana Aisyatu kisaan mulabbadan wa izaran ghalizan faqalat qubida ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hazaini. Aisyah menunjukkan kepada kami. Siapa Aisyah ni? Ummul Mukminin, isteri Nabi. Siti Aisyah ni lah yang Syiah duk kutuk, duk hina. Jadi tuan-tuan ni jangan ada di kalangan tuan-tuan ni yang cenderung mengikuti fahaman Syiah. Jangan. Syiah ni bukan sebahagian daripada Al-Sunnah wal Jamaah, bukan sebahagian daripada Islam. Dia hina sahabat, hina isteri Nabi. Bagi orang Syiah ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Aisyah, apa semua ni finnar, dalam neraka. Sedangkan Sayyidatina Aisyah ni isteri yang sangat disayangi oleh Nabi selepas Siti Khadijah. Isteri Nabi ramai, tapi Nabi paling sayang Siti Khadijah. Kita tengok ketika Nabi kahwin dengan Siti Khadijah janda. Siti Aisyah nak darah. Satu-satunya isteri Nabi yang anak darah ketika dikahwini ialah Sayyidatina Aisyah. Tapi Nabi lebih kasih kepada Sayyidatina Khadijah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Sayyidatina Khadijah
lebih merasai perit ketika mula-mula Islam. Bukan pasal title janda, bukan pasal kaya, tak. Tapi pasal pengorbanan. Kita yang kita boleh kasih ke isteri kita, suami kita ni tuan-tuan, duduk lama dengan dia ni pasal segak dia kan. Dah segak dia nak tahu mana, berkenan kat dia dulu pasal bidik mata 2 hari, lepas tu dia mula nak belek pergi mata larat lah. Nak tengok saya berkenan kat dia, Ustaz, saya bibir dia, Allah bibir 4 hari jemu lah. Tapi pasal apa? Pengorbanan dia. Sakit demam kita, yang tu duk ingat no. Kita demam, dia tolong. Oh, hatu tak ada. Dan dia pun demam kita juga. Kita apa? Kita pergi tinggal dia. Hatu yang kita ingat. Bukan pasal rupa parah, bukan pasal suara sedap, bukan pasal reta, tapi pasal pengorbanan. Pengorbanan tu yang kita ingat. Kalau kawan kita macam tu, kita ada kawan yang segak, kawan kita ada kawan yang kaya. Dan seorang tu dia segak tak tahu mana, tapi susah kita dia cepat. Tu kita ingat bila-bila. Itu tuan. Jadi sebab tu, kalau isteri Nabi ni, saya dia kena Aisyah. Seorang janda yang ketika Nabi kahwin, dah lah janda, tua pada Nabi betul. Tapi Nabi kasih dia siapa? Harta benda dia bagi habis kat Nabi ketika mula-mula Islam. Ketika orang tak mau lagi kepada Islam, dialah orang mula-mula yang mau kepada Islam. Nabi lari balik daripada gua apa tu nak? Gua apa? Orang tanya tak mau jawab nak. Dahsyat bukan main gua. Bukan gua Ilya. Gua Hiro. Nabi gua Hiro. Allah, balik lari takut. Tuan-tuan tengok tu yang Nabi sayang. Sayyidatina Aisyah peluk dia, selimut dia. Rasulullah kata, wahai Khadijah, dia kata, apalah nak jadi kat Kuningan. Mai tu orang yang dia tak kenal. Tentu ada kemurkaan yang telah berlaku pada diriku. Tuan-tuan tengok Sayyidatina Khadijah pujuk Nabi. Dia kata, ya Muhammad, dia kata, kau seorang Al-Amin, kau seorang yang baik, kau seorang yang menjaga janda, kau seorang yang menjaga anak yatim, kau seorang yang amanah. Mustahil ada sesuatu yang buruk akan menimpa kamu. Maksud apa? Abang ni orang baik, takkan orang nak buat nayak. Itu yang Nabi, waktu dia tengah duk takut tu, isteri lah jadi pendam damping. Ni laki balik, cuy, bacui laki saja misal melenting. Bubuh dia. Tebuk orang fitnah dia. Suami balik melengung. Awak abang melengung ni, mereka fitnah aku ni. Memang pun bukan fitnah, sungguh. Bubuh lagi lah. Jadi support tu sangat penting. Jadi nak cerita apa ni? Aisyah menunjukkan kepada kami sehelai pakaian yang renyuk. Renyuk ni lama lah dah. Lama tidak bersaiz dia, renyuk. Dan kain sarung yang kasar. Izar, kain sarung yang kasar. Kata Aisyah, inilah 2 helai pakaian yang sedang dipakai oleh Rasulullah ketika nyawanya dicabut. Waktu Rasulullah wafat tu, Rasulullah pakai tu lah. Pakai kain sarung dengan pakaian yang lusuh, renyuk tu Nabi pakai waktu Nabi mati. Hadis ini adalah hadis sahih. Asy'ad bin Sulaim berkata, beliau mendengar makciknya bercerita mengenai pakciknya Ubaid bin Khalid. Anda baca tu dah, no? Semasa aku berjalan di Madinah, tiba-tiba seseorang menegurku dari belakang. Seseorang itu berkata, angkatlah kain sarungmu supaya ia tidak kotor dan tidak cepat rosak. Kain itu labuh sampai ke tanah. Aku pakai kain waktu tu, dia kata kain itu labuh. Kain aku pakai itu labuh sampai ke tanah. Seseorang di belakangku, aku tak tahu siapa. Orang tu kata, angkatlah kain sarungmu supaya dia tidak kotor dan tidak cepat rosak. Rupa-rupanya yang menegurku adalah Rasulullah. Aku pun boleh-boleh lah Rasulullah. Lalu aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yang aku pakai ni hanyalah selai kain yang bergaris hitam putih. Maksud dia apa kan Nabi? Tak kotor kain aku pakai ni garis dia hitam tu, ada tempat putih tapi kat bawah tu hitam. Maksudnya macam tu. Rasulullah berkata lagi,
tidakkah kaummu mahu mencontohiku? Tak mau contoh aku kan? Lantas aku melihat ujung kain sarung Rasulullah berada di tengah-tengah betih Nabi. Nabi pakai kain tu di sekerat betih, tinggilah. Salma bin Aqwa berkata, kana Utsman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi wa qala hakaza kanat izratu sahibi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Sayyidina Utsman, menantu Nabi, khalifah Islam yang ketiga lah. Menantu Nabi tu, dia menikah dengan 2 anak Nabi. Satu-satunya menantu Nabi yang menikah 2 kali dengan anak dia. Mati yang anak Nabi yang seorang tu, nikah lagi dengan anak Nabi yang seorang lagi. Makna apa? Pak mentua sayang. Salin tikak orang panggil. Orang Kedah panggil salin tikak. Lah salin kapet lah, tikak orang tak pakai lah. Salin tikak ni mati kau nikah dengan adik. Kalau mati lah. Kalau tak mati tu huduh pangai. Huduh lah. Kalau tak mati ni sah nikah memang boleh. Cuma tak boleh nikah kita tak boleh nikah dengan adik kau serentak, tak boleh. Tapi kalau bercerai nikah boleh. Tapi gamak kan nikah kau ni, aku nikah dengan 12 tahun aku menjemu dah dengan aku dah kenal dengan dia baru habis universiti. Mari kita cerai nak nikah dengan dia pula. Sah tak? Nikah tu sah. Tapi adik pun gamak kan nak nikah lah. Dia mak mentua pun gamak kan nak bagi kan. Kita tak ada apa kecuali kalau mati kan. Mati lepas tu tinggal dia anak-anak, ada anak-anak pula duk baik dengan adik mak menakan banyaklah nak tengok tu, ada 3 orang banyak kawan-kawan. Boleh tak ada masalah pun, silakan. Ya, tapi kalau tengah duk hidup kemarin ni sahabat kemarin ni apa orang ni, pak menakan fotostat dengan anak menakan. Tahu pak menakan fotostat? Kita orang lelaki nikah dengan seorang perempuan, anak menakan perempuan tu dengan kita tak boleh bersentuhan tu. Aurat dia kena jaga sebab dia anak menakan orang perempuan kita, bukan anak menakan kita. Kita boleh nikah dengan tuan bila selepas kita bercerai dengan isteri kita. Itu juga orang perempuan kahwin dengan seorang lelaki, memanglah ada pun kahwin dengan orang perempuan kan. Orang lelaki, anak penakan lelaki tu bukan boleh dapat salam dia ketahuan lah. Dia boleh nikah dengan kita kalau kita bercerai dengan suami kita. Kalau dia tak bercerai tak boleh lah. Sebab dia tak boleh pegu sekali. Kau adik anak menakan dengan mak menakan tak boleh. Faham tak tu? Tapi kalau dia bercerai, katalah kita ni kita bercerai dengan isteri kita, kita boleh nikah dengan anak menakan isteri kita. Tapi masa kita duk kahwin tu tak boleh lah nikah. Jadi tu abang main abang, anak menakan tu tumpang duk rumah dia 6-7 tahun dah duk berhubungan jenis, berzina lah senang. 7 tahun dah bini tak sedar, malam tu baru sedar. Jaga-jaga tengok lelaki tak ada, tengok lelaki duk peluk dengan anak menakan dalam bilik, tak sedar. Tapi benda jahat ni nak cerita kat tuan-tuan ni, 7 tahun dia buat jahat, benda jahat ni Tok Salim. Satu hari Tuhan dia nak pergi mana. Tuan-tuan begitu, kalau tuan-tuan buat sesuatu yang jahat, tuan-tuan tak buatlah contoh. Lepas tu selamat, buat jahat terlepas, tu saya buat dah lah. Pasal apa? Tu Tuhan duk kasih lagi tu. Tuhan nak bagi peluang kita bertaubat. Kalau kita duk buat juga lagi, taklah. Maknanya duk buat lepas tu tak salah duk asal tengok aku cekap. Bukan cekap, Tuhan masih nak menutup aib kita. Jadi maknanya tak usah buat lah. Cukuplah sementara orang tak tahu lah. Jaga. Orang perempuan pun macam tu juga. Kalau selama ni ada hati ke orang lelaki lain, haram hukumnya. Haram. Bukan duk pergi bercinta, beromen apa.
Suka pun dah haram. Bukanlah perempuan ni dah tak main dengan dia. Hukum dia tuan tak boleh. Tu duk buka Facebook, tengok lelaki mana mula segak, tak boleh. Itu Facebook ni pun penyakit. Sopak orang lelaki pun tak boleh sebab tu juga. Tapi orang perempuan tu dia hati dia tu terpaut pada mana-mana lelaki, walaupun dia tak jumpa, walaupun dia tak cakap hukum dia. Jangan. Suami kita lah yang terbaik. Kak saya ni, suami kita tu terbaik jodoh kita. Baik apa ustaz, gigi tak ada dua. Oh tak apa lagi, tak ada dua pun, tak ada dua kelip sangat, tak ada gigi ya. Hatu lah terbaik. Tuhan atok tu lah, itulah. Benda tu juga kita pun, isteri kita adalah yang terbaik. Dan satulah, janganlah kita rasa baik apa ustaz, busuk tua. Allah kita pun wangi teraman no. Dan lebih kurang je ya. Itulah yang terbaik pada kita. Salamah berkata, Osman bin Affan memakai kain sarung sehingga setengah betih beliau, dan berkata, beginilah cara sahabatku memakai kain sarung. Sahabat yang beliau maksudkan adalah Rasulullah. Hadis yang terakhir, Huzaifah bin Al-Yaman berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqihi faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fala haqqa lil izar fil ka'bain. Rasulullah memegang betihku atau betihnya, lalu berkata, inilah batas hujung kain sarungmu. Jika kamu tidak suka, jangan pula membiarkannya sampai menutupi kedua kakimu. Apa maksud Nabi? Ni buku lali, ni lutut, mana ni betih. Nabi pakai takat ni. Nabi kata, kalau nak bagi labuh lagi pun boleh, tapi jangan sampai tutup buku lali. Itu tak boleh. Makruh tahrimi, orang yang sembahyang kain dia tutup buku lali. Makruh tahrim ini makruh yang dekat-dekat nak maknanya sembahyang tu, kalau kain kita jangan bagi tutup buku lali. Labuh tak apa, jangan sampai tutup buku lali. Kain kita ke, jubah kita ke, seluar kita ke, waktu sembahyang tu lipat. Kalau dia pakai seluar labuh dari buku lali dengan tidak ada niat nak takabur riak tu tak apa, tapi waktu sembahyang kena angkat. Waktu sembahyang tak boleh, waktu lain tak apa. Tapi dia pakai seluar dia labuh dari buku lali, tapi tak ada niat untuk membesar apa tu, itu tidaklah haram. Dia pakai seluar tu, tapi bila nak sembahyang dia kena pastikan tak lipat apa, angkat di atas. Puluh tu angkat di atas perut boroi sikit, lekat lah. Ya, betul. Tak apa, ya. Boleh faham tu? Nabi kata, kalau kamu nanti bagi labuh, tapi janganlah sampai tutup buku lali dia. Pakai macam tu. Orang perempuan pula harus, bukan digalakkan pakai bagi tutup buku lali perempuan. Kita terbalik, orang perempuan singkat, orang lelaki Allah zaman lah, dia terbalik kuat. Perempuan tu apa pakai labuh? Dia tengok arak-arak dia pakai tu kan, dia pakai jubah tu kan, meleret ke tanah tu. Memang tak apa. Tapi kalau kita tak bagi meleret pun elok lah, cuma bagi orang tak labuh lah. Meleret ni suasana negara kita ni dia tak berapa. Arak dia tak apa tu kan, dia cuaca dia tak lembab macam kita. Dia taik cepat kering. Tak semua. Kita ni taik lambat kering. Taik yang lembu, taik kambing, taik apa kan. Bukan nak lawak, memang ni sungguh ni. Jadi tak mesti sampai berat tanah, tapi bagilah bu. Orang perempuan tak lelaki kira tuan-tuan dah pakai. Wallahualam. Ada apa-apa tuan-tuan nak tambah apa? Ustaz, ada soalan pasal sentuh itu tadi kan? Ya. Ada seorang menteri ni, dia seorang menteri ahli agama juga lah, dia komen, dia kata kalau sentuh yang tak boleh sentuh ni, sentuh perempuan ni bila ada perasaan syahwat. Okey. Ulama yang kontemporari mana ulama-ulama mutaakhir lah, ulama-ulama hari ini ya. Okey.
ada satu pendapat ulama-ulama yang mutakhir ni bahawa boleh menyentuh orang perempuan dengan syarat tidak ada perasaan. Pasal apa? Pasal waqi' semasa, situasi hari ni kan. Situasi hari ni dia nak terjadi tu. Macam majlis lelaki perempuan apa semua kan, dia nak terjadi. Kadang-kadang atas pentas ada orang nak bagi hadiah, dia nak salam. Ada pendapat yang kata macam tu. Tetapi tuan-tuan, itu pun atas faktor-faktor sekiranya berlakunya darurat dan di tempat-tempat yang tidak menimbulkan fitnah dan kepada orang-orang yang tak menimbulkan fitnah. Yang ulama mutakhir ni pun yang kata boleh ni pun atas banyak perkiraan dia. Bukan kata boleh tu saja-saja bisa tak apa, aku tak nak rasa apa kat hang, mai nak salam. Tak boleh. Ni dia terjerembab dah. Dia tak salam, dia jadi tu yang maksud. Anda faham kan yang tersebut tu? Ada memang ada satu pendapat lah tu sebut lah Syekh mana kan. Tu pun atas dah. Maksud terjerembab tu, terjerembab. Dah tak boleh nak pulas steering tak lepas lah. Dia kena belah je. Kan? Dia faham tak? Situasi tu kan banyak situasi lah. Situasi yang mana-mana tuan-tuan. Tu pun kalau boleh jangan. Susah lah. Dan Nabi tak pernah menyentuh. Nabi tak pernah. Tidak ada mana-mana hadis yang menunjukkan Nabi pernah bersalaman dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Ambil ni lebih kuat. Maksud tadi ada pendapat Syekh kita kata memang ada. Tapi yang tu ulama yang akhir-akhir ni lah. Tu pun dia pun berdasarkan faktor-faktor tadi lah kan? Ada benda-benda yang tak dapat. Situasi hari ni kan macam-macam. Hubungan negara ni ke negara lain, jadi dia pun tak faham situasi orang Islam macam mana kan. Ikut Malaysia orang faham semua. Tak pasal apa nak salam dengan kenuri kenara, nak salam apa galak kan. Waktu lain tak salam pun, hari raya pakat nak salam minta maaf. Bukan ada salah apa-apa, hari tu buat dosa. Tahu tak dosa? Hari tu main minta maaf dosa. Tak ada pasal. Tak ada pasal. Tapi tuan-tuan kita tengok, kalau pemimpin-pemimpin wanita Islam yang ada fikrah Islam, dia pakai sarung tangan. Macam dia tahu, dia akan berlaku situasi tu. Nak salam dia pakai sarung tangan, okey. Tapi kalau boleh tu sah lah. Ni kita ada guna alasan tu yang nak mai salam. Tak apa, saya tak ada perasaan kan. Tak ada mengarut lelaki orang perempuan, mana ada tak ada perasaan. Tak ada Ustaz, tak ada tu dia dah apa tau. Dah lah. Nah, okey. Betul lah, no, selalu tanya. Jawab. Tak jumpa. Tapi ada lah dia tu tak Nabi tak berapa galak memakai warna kuning. Tapi kalau pakai tu atas faktor-faktor tertentu boleh berubat lah. Faktor-faktor lain lah. Kuning nak pakai saja. Tak jumpa. Minta maaf cari lah. Okey tuan, kalau tak ada kita nak tangguh. Ya. Okey. Ada dua masjid kawasan yang kaki lima tu, yang contoh kalau Okey. Okey. Ada pendapat itu boleh sembahyang, boleh duduk situ bila makan dan minum. Ada sana tak boleh. Dia cerita macam ni. Yang kata yang perempuan tak boleh masuk masjid tu tempat solat, dewan solat. Kalau contoh ada surau ni, contoh kita katalah ni kata masjid mana dia ruang solat ni di luar tu tak ada. Kalau masjid tidak mengiktiraf, contoh kawasan masjid, dia kata ruang tu bukan tempat solat, tergantung pada kawasan masjid. Kalau dia kata tak ada pendapat macam itu kan. Ada pendapat kata tak boleh, saya ada sambung, dia kena putui baru yang bukan kawasan compound masjid lebih selamat tak sah.
Kita ambil yang lari daripada khilaf kan? Tapi ada yang kata boleh apa? Pasal dia Jawatan Kawasan Masjid tidak mengisytiharkan sebagai kawasan solat. Macam kita luar tu kan tu. Habis macam lah ilmu. Tapi ada yang tak boleh, saya dia sambung. Jadi yang baiknya tu selamat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok setengah masjid, dia buat balai lintang. Balai lintang tu dia pisahkan, dia buat satu lagi balai lintang tu dia rendah sikit. Dia asingkan lumbung kan, cuma dia bertemu di tempat saluran air. Dia nak ambil yang tidak berada dalam lingkungan khilaf kan, itu lagi selamat lah. Habis tengok macam mana berkawasan masjid ya? Kalau dia kata kawasan solat, tak boleh. Allah Allah. Lain tak? Kalau Ustaz yang diri lepas sembahyang tu, ya, kita baca kuat. Ada semua kita tak boleh kuat. Okey, wirid lepas sembahyang satu benda yang diharuskan. Maknanya nak buat tak apa, tak mau buat pun tak apa. Ada ketika sunat. Ada waktu mana sunat? Ketika dia nak belajar wirid. Sunat kena terah, kena ada apa kawan-kawan bagi. Kan kita di sekolah tak? Di sekolah budak baru belajar wirid. Kena terah wirid, tetap terah wirid pakai tak terah dah budak-budak tu. Kan? Ada kalau haram. Waktu mana orang duduk sembahyang? Orang sembahyang bila Allah ilaha illallah. Yang tu imam sembahyang lupa usaha berdarah Fatihah, dia lagi darah. Dia pun duduk darah nak abang atas kami duduk sembahyang. Dia lagi darah. Haram, tak boleh ganggu orang sembahyang. Jadi tengok kita ni tak ada gangguan apa, silakan. Ini bagi pelan, tak ada masalah apa. Orang sembahyang kan kadang-kadang ada orang masbuk, kita tak duduk darah. Ya, sekadar dengar di telinga, orang lain pun dengar di telinga dia macam dengan bunyi macam lalat tu. Tak apa. Ni sampai berkorah kalau dipasang. Lagi kawan tu berderah. Saya pernah jadi kan kata saja. Kita berderah lah sikit seorang nak bak kami duduk sembahyang ni. Dia lagi derah. Lagi kita tak larat. Dia pakai speaker. Tak ada apa silap. Lebih baik. Lepas tu dia tak mau wirid Ustaz pun tak salah apa. Jangan marah ke dia. Bukan benda awak. Tadi dia sebenarnya bagi salam, dia nak mungkin terus salam mungkin. Tapi lebih baiklah kalau tak ada pergi mana, hang duduk selesai. Bukan nak turun pun kan. Tapi kalau dia nak mungkin, tak ada. Tidak membatalkan sembahyang sebelumnya. Silakan, tak ada masalah. Kerana mungkin dia ada kerja, kita wallahualam, kita bersangka baiklah. Kan? Kita yang ada masa, ada ruang, silakan berwirid. Sangat baik. Wallahualam. Ya, Bang. Kemudian penggunaan nama Allah untuk manusia. Okey tuan-tuan, wallahualam penggunaan nama Allah ni dia ada dua pendapat hari ni, ulama khilaf. Dan ulama khilaf ni tuan-tuan baik sebenarnya. Ada satu pendapat kata boleh pasal apa? Pasal dengan penggunaan orang-orang yang bukan Islam menggunakan nama Allah, sebab Allah tu ialah Tuhan bagi sekalian alam. Bukan untuk orang Islam sahaja. Bukan untuk orang Islamnya. Allah tu, nama Allah tu untuk keseluruhan. Ada pendapat yang tak boleh berpegang kepada apabila penggunaan nama Allah tu menyebabkan selepas ini mendatangkan kecelaruan kepada orang-orang Islam yang selepas pada ni. Pasal apa? Bayangkan di gereja ada nama Allah. Oh, jadi maknanya Tuhan Kristian dan Tuhan kita sama. Dia hak yang kata tak boleh, kan? Yang kata boleh dia pegang atas faktor tu. Dan dua-dua ni bagi anak sangat sebenarnya tidak bertentang apa-apa. Ya, cuma kalau saya ni berat, sila guna, tapi jangan sampai dengan niat nak menghina nama Allah tersebut. Dia memang dia guna dah nama tu. Yang tak mau guna pun dia ada hujah dia. Tak ada. Jangan kita berkenan dia. Apa ketinggalan zaman, tak ada ketinggalan.
Kita hujah dia yang kuat. Dan hak bagi guna pun ada hujah dia. Yang hak tak ketahuan halal tak ada hujah ni duk keli. Jadi tak ada apa tu, hak tak ketahuan apa tu. Tak mau sebut lah, tuan-tuan tahu lagi. Hak yang dia tahu hujah-hujah tu dia saling menghormati. Dia bukan tu. Dia peringkat tu dia masing-masing ada hujah masing-masing. Bila kita dengar ada setengah pendapat tutup urun kita boleh. Tengok orang ni tutup urun ni pula kita tak boleh. Dua-dua tak salah sebab dua-dua ada hujah. Bukan menentang dengan cara emosi. Pasal apa tak boleh? Pasal sekian-sekian. Betul ya? Pasal apa tak boleh? Pasal sekian-sekian. Pasal apa tak boleh? Mana boleh? Tu orang kafir. Tu tak tiba. Boleh faham tak? Maksud saya. Yang ni pasal apa boleh? Hujah dia macam ni, macam ni, macam ni. Bagus. Ni pasal apa tak boleh? Hujah dia macam ni. Ni pasal apa tak boleh? Tak boleh. Kafir. Tu hantar. Tu geng codong tak tahu halal tu. Kan dia tahu tentang apa. Dia hormati lah. Kedua-dua pendapat. Dia tuan-tuan nak pegang Allah tak ada masalah apa. Nak bagi, tak mau bagi sudah. Ya. Cuma kita nak kata Kristian tu sebahagian daripada agama, tu tak boleh lah. Agama Allah tak boleh lah. Dia nak guna, kalau hak pendapat kata boleh, dia ada hujah dia masing-masing kan. Anak pun bagus ya tuan tu. Tidak tadi duk tengok ada dua hujah tu, tak teringat nak nak apa, tidak bagus ya. Dia hujah tu. Dan boleh tengok dua-dua, jadi kita saling menghormati dengan dua pandangan. Ulama berkhilaf ni dari dulu dia macam dah. Tak jenis tak tahu Allah tu dah. Okey. Lagi tu tak. Betul tak kita nak balik? Bukan tengok jam. Geram orang tanya lagi aku terngalung. Jadi takat tu dulu. Yang baik semua daripada Allah, yang tak baik daripada saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam bulan depan. Lebih panjangkan rumah no? Jadi takat tu dulu. Mari kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzubillahi min syarri ghasiqin ila allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.